Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa ramai juga yang tahu yang baru-baru ni Tan Sri Michelle Yeoh ada menang anugerah Oscar untuk aktris terbaik bagi filem yang dia lakonkan. Ada sebab kenapa aku tak nak sebut nama filem tu, yang mana itu menjadikan Tan Sri Michelle Yeoh sebagai aktris ataupun anak seni pertama bukan sahaja di Malaysia tapi di Asia yang memenangi anugerah berprestij level global tu. Dan apa yang lebih menerujakan ialah Tan Sri Michelle Yeoh ada mention pasal Malaysia waktu dia terima anugerah Oscar dia tu, dan ramai juga sebenarnya yang berbangga dan mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh. Dan sebelum ni pun aku ada ucapkan tahniah kepada Tan Sri Michelle Yeoh atas kemenangan dia, tapi aku delete balik post tu, yang mana apa punca kenapa aku delete post tu aku akan beritahu kemudian. Cumanya kita nak fokus pada topik kita untuk hari ni, iaitu pasal PU Said dan juga Datin Elvina Muhammad. Dia selepas kemenangan Tan Sri Michelle Yeoh tu, makanya kita nampaklah ramai yang mula bercerita pasal Tan Sri Michelle Yeoh, dan antara posting yang dapat perhatian ialah posting daripada PU Said yang mana dia tak bersetuju bila kata rakyat Malaysia berbangga dengan kemenangan ataupun pengiktirafan Tan Sri Michelle Yeoh tu. Dan ini apa yang diperkatakan oleh PU Said. Apa dibangga dengan anugerah Oscar? Membanggakan Malaysia? Apa yang perlu dibanggakan sangat tu? Kita tak boleh berbangga dengan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada urusan agama. Biarlah mereka nak berbangga dengan kejayaan itu, tidak kepada yang beriman. But anyway, bila kata keluar statement daripada PU Said ni, makanya ramailah yang bagi respon, ada yang menyokong dan ada juga yang membentak. Dan of course antara yang triggered ialah golongan-golongan artis dan juga selebriti, dan antaranya yang dapat highlight ialah Datin Elvina Muhammad. Aku asyik nak sebut Elvina TLV pasalnya itu nama Instagram dia dulu. Dan dekat IG story Elvina Muhammad, dia ada tulis statement untuk PU Said. Kata dia, kalau congratskan the winner pun salah di mata ustaz, susahlah ustaz. Oi, tak ada apa pun nak diherankan, dah orang tu menang, kita ucaplah tahniah. Kalau para-para PU, dai, ustaz buat hal, buat masalah, tak ada pula ustaz nak keluarkan statement apa-apa. Tahu pula sonyap. #annoying. Ouch. Pada aku, dua-dua ada point. Aku bukan nak sokong sesiapa, tapi aku lebih kepada aku nak petik point seorang-seorang. Untuk statement daripada PU Said tu, pada aku memang tak patut untuk dia generalisekan dia punya dakwaan ataupun dia punya statement tu. Cuba kita pandang dari sudut lain. Sebagai contoh dekat dalam sukan, kita ada Datuk Lee Chong Wei, kita ada Datuk Nicole David, dan juga kalau kata dalam bidang seni, kita ada influencer berbakat Sofian yang bukan sahaja bawa nama Malaysia, tapi dia dapat pergi terafan dekat Hollywood, yang mana banyak influencer dan juga selebriti yang nak bekerjasama dengan dia. Sebagai contoh, kita ada King tu. Lepas tu dia dapat kerjasama dengan Paul Rudd, dan sebelum tu ada lagi artis-artis Hollywood yang sedia untuk bekerjasama dengan dia. Kau ingat senang. Pada aku, benda tu ialah satu benda yang patut dibanggakan, dan kita tak ada masalah untuk kita ucapkan tahniah kepada mereka semua walaupun bidang yang diorang bawa tu bukan bidang agama. Benda tu semua tak berkait dengan agama, dan celah mana sebenarnya yang mengatakan ataupun hukum apa yang mengatakan bahawa kita tak boleh nak ucapkan tahniah kepada rakan senegara kita yang dah pun mengharumkan nama negara. Sepanjang yang aku cek, kita tak ada pula berbangga ataupun ucapkan tahniah pada achievement diorang dekat dalam agama masing-masing. Dan untuk achievement Tan Sri Michelle Yeoh pula, aku memang pernah post ucapkan tahniah kepada Tan Sri disebabkan pencapaian dia, tapi aku delete balik lepas aku tahu filem yang dia menang tu filem pasal apa. Memang ramai yang duk cakap kata memang betul kat dalam tu ada unsur-unsur pelangi, tapi yang jadi pelangi tu bukanlah Tan Sri Michelle Yeoh tapi cucu dia dekat dalam filem tu. Ya, aku tak nafikan pasal hal tu, tapi bila kata kau involve dekat dalam filem yang sama, makanya kalau kata ikutkan prinsip aku sendiri pun memang takkan mention pasal benda tu. Kau menang, kita tumpang happy, tapi tak adalah sampai kata nak announce yang kita berbangga sebabkan Tan Sri Michelle Yeoh menang dan sebagainya. Dia sama macam filem Mentega Terbang baru-baru ni lah. Dekat dalam filem tu, the whole filem tu kita tahu dia punya kisah dia pasal apa, dan kita tak pilih memilih dekat dalam tu, oh yang ni kita tak kecam, yang ni kita kecam. Tak ada. Semua kena. Sebab masing-masing tahu perjalanan filem tu ke arah mana. Jadinya kalau betul-betul kau seorang Muslim dan kau berpegang
teguh kepada ajaran kau, ajaran agama kau takkan berlakon kat dalam, kau takkan involve pun kat dalam filem macam tu. Jangan salah faham, aku memang terima kasih dekat Tan Sri sebabnya sebab petik nama Malaysia dekat atas pentas tu, dan dia memang layak untuk menang atas usaha dia berpuluh tahun dekat dalam industri seni. Tapi tu je lah, nak kata bangga tu taklah. Cuma kalau kata dia menang atas filem yang tak ada support unsur-unsur pelangi macam ni, aku on. Aku akan turut berbangga dan juga aku akan announce benda tu dekat channel aku. Tambah lagi, aku setuju dengan statement Bron Palare yang mengatakan Tan Sri Michelle Yeoh mula bertapak dekat Hong Kong dalam karier seni dia. Jadinya tak perlulah nak berbangga sangat sebab dia lebih kepada produk yang dihasilkan oleh Hong Kong berbanding dengan Malaysia. So kalau kata Piu Said tegur specifically hanya pada Tan Sri Michelle Yeoh je, aku diam. Sebagaimana kata Datin Elvina, kalau kata set-set agamawan yang kena, kau diam. Dan bila kata benda tu mungkin sentuh peribadi dia ke benda semua ke, time tu dia senyap pula. Sebagai contoh, waktu dia ada feud dengan Caprice sebelum ni, dia ada mention pasal isteri Caprice. Lepas tu Caprice bagi tahu yang Caprice tak ada masalah untuk dedahkan dark side untuk pencetus ummah ni. Dia terus minta maaf. Lepas tu tak ada mention dah, tak ada petik-petik dah si Caprice tu. Tahu-tahu je diam. Benda macam tu lah yang kita tak boleh nak bangga. Kalau dia tegas dan juga konsisten, aku tak rasa kalau kata dia bersuara untuk sesuatu perkara tu, makanya orang lain pun akan pertikai apa yang dia cakap. Sebabnya bila kata jadi benda macam ni, hormat orang kepada dia tu dah tak ada. Apa pun, aku tak setuju dengan statement Piu Said sebabnya apa yang dia cakap tu secara menyeluruh, dan aku rasa tak adil untuk mereka yang bertungkus lumus, yang berhempas pulas untuk menaikkan nama negara di persada dunia dalam dorang punya bidang. Terutamanya nama-nama tokoh yang aku sebutkan tadi, Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole David, Sofiang, dan ramai lagi sebenarnya. Senang kata, tolong jaga sensitiviti masyarakat juga. Walaupun mereka bukan beragama Islam, tapi dorang pun layak untuk kita hormat. Sebagaimana agama kita perintahkan kita untuk hormat agama orang lain. Untuk aku sendiri, kalau kata benda tu tak betul dan kau display dekat public, kau memang kena. Tak kisah kau kawan ke, sahabat ke, adik-beradik ke apa ke, memang kau kena. Sebagai contoh macam Amin Idris hari tu, dia ada kecoh pasal isu bukan cota, panggil apa, tongkat khutbah. Lagi kau dia kena bahan dekat channel ni, lepas tu tak cukup dekat situ, dekat WhatsApp, dekat waktu time jumpa pun kena bahan juga. Sebab apa? Sebab kau kawan aku, lagilah aku kena jaga. Dan juga pasal filem-filem yang aku hentam sebelum ni, dekat dalam tu pun memang ada sahabat-sahabat aku yang bekerja dekat dalam tu, dan dorang memang ada yang terasa dengan teguran aku, dan ada yang dah tak bertegur dah selepas tu. Tapi dah buat macam mana? Bukan nak kata aku bangga dengan apa yang aku buat. Tapi kalau kata aku perlu buat pilihan antara agama dan juga benda lain, aku akan pilih agama dulu. No question ask. Tak kisah kau kawan ke apa ke, tapi kalau kata kau buat benda-benda yang bertentangan dengan agama, kau memang bodoh lah, kau kena dengan aku. Betul tu. So, secara generalnya kepada agamawan dan juga kepada tokoh-tokoh yang berkait, pada aku, janganlah disebabkan kita nak menjaga hati kawan-kawan, benda semua ke, kita melupakan tanggungjawab kita kepada agama. Ya? Jadi kes macam ni lah. Kau tegur orang lain, lepas tu kau punya kawan kau diam, orang lain tu bantai kau balik. Ya? Dan akhir kata pepantun, kalau kerbau mandi lumpur, kerbau lain terpalit juga. Semua benda nak sembuh, kena kawan, diam pula. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.